Okay, Assalamualaikum. Okey, baik, hari ini kita akan belajar atau bincangkan set 2 soalan latih tulis semester 1 pada bahagian B, soalan 16 dan soalan 17. Kita akan pergi kepada soalan yang pertama. Okey, soalan pertama A, 16A. Sebuah pusat tuition mengenakan yuran pendaftaran sebanyak RM50 bagi seorang pelajar. Yuran yang dikenakan bagi satu mata pelajaran wajib ialah RM20 dan RM15 bagi satu mata pelajaran elektif. Najwan mendaftar di pusat tuition itu dan mengambil 6 mata pelajaran kesemuanya. Jika jumlah bayaran yang dibayar oleh Najwan ialah RM180, berapakah bilangan subjek yang diambil? Okey. Macam biasa, kalau kita dapat soalan yang berbentuk begini, cikgu akan suruh kamu buat keluarkan poin-poin dia satu persatu lah. So, kita punya orang ataupun bantuan yang kita perlu buat adalah kepada Najwan. Okey. Okey, Najwan pergi pusat tuition. Okey, so dia kena bayar yuran pendaftaran. So kita kena pasti dulu. Okey, yuran pendaftaran apa yang dia kena perlu buat? Okey, yuran pendaftaran yang pertama, yuran apa yang dia kena bayar? Yang pertama adalah yuran pendaftaran. So yuran pendaftaran dia adalah sebanyak RM50. So lepas tu lagi satu, dia kena bayar yuran subjek lah ataupun yuran mata pelajaran. Yuran mata pelajaran ada dua. Satu, wajib. Wajib nilai dia adalah RM25. Satu lagi adalah elektif, sebanyak RM15. Elektif sebanyak RM15. Okey, nah. Okey, poin yang seterusnya adalah dia kata Najwan dia ambil 6 mata pelajaran. Kiranya dia ada ambil wajib dan juga elektif. Tapi kita tak tahulah mana satu, kan? Okey. Dia ambil 6 mata pelajaran. Okey, lepas tu dia kata dia bayar sebanyak RM180. So yuran ni semua nilai dia adalah RM180. Okey, so dia kata berapakah bilangan subjek wajib yang diambil? Okey, bilangan subjek kita ada dua kat sini. Satu, bilangan mata pelajaran kita ada dua kat sini. Satu wajib, satu efektif. So kita boleh wakilkan lah. Kena kita katakan wajib ini sebagai X, efektif ni adalah sebagai Y. Okey, nah. Jadi kita bolehlah buat persamaan yang pertama. Persamaan pertama adalah berkaitan dengan harga. Apakah harganya? Harga yuran yang didaftar oleh Najwan. So harganya adalah 50 tambah 25 tambah 15 watt. Semua sekali 180. Okay. Okey, jadi kita buat di dalam satu persamaan 25X tambah 15 watt. Okey, 50 ni kita pindahkan dia ke sebelah kiri. Jadi tolaklah. Okey.
25x tambah 15y sama dengan 130. Ini adalah persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang kedua. Okey, kita nak tengok bilangan subjek. Pendek sangat conteng. Sekejap lah. Okey, persamaan yang kedua adalah kita tengok berdasarkan bilangan subjek yang telah diambil oleh Najwan. Najwan kata dia telah, ayat yang kedua ni, dia kata Najwan telah mendaftar di pusat usia itu dengan mengambil 6 mata pelajaran kesemuanya. Dia ambil 6 mata pelajaran. Mata pelajaran kita adalah wajib dan juga efektif. Tapi kita tak tahu bilangan dia kan. Jadi kita tulis sahaja x tambah y sama dengan 6. Ini adalah persamaan yang kedua. Okey nah. So kamu boleh dapat tahulah ini merupakan persamaan serentak. Bila persamaan serentak, kamu boleh libatkan, kamu boleh guna sama ada penghapusan ataupun penghentian. Boleh pilih antara dua. Tapi apa yang cikgu nak? Cikgu nak pakai penghapusan lah. Okey nah. Jadi apa yang berlaku bila nak buat penghapusan, cikgu akan ambil persamaan kedua. Cikgu akan samakan mana-mana ungkapan lah, sama ada x ataupun y. Jadi untuk ini cikgu akan samakan dia dengan x pada persamaan yang pertama. Jadi persamaan yang kedua, persamaan yang pertama ni x dia perkali dia 25 kan. Jadi cikgu akan darabkan dengan yang 20. Okey nah. So persamaan kedua darab dengan 25, x darab 25, kita akan dapat 25x tambah y darab 25, kita akan dapat 25y sama dengan 6 darab 25. Okay, ambil kalkulator. 6 darab 25. Ini kena clear dulu. 6 darab 25 sama dengan 150. Ini persamaan yang ketiga lah. So lepas dah dapat persamaan yang ketiga, kita boleh hapuskan. Jadi persamaan yang ketiga dengan persamaan yang pertama. So persamaan yang ketiga, 25x tambah 25y sama dengan 150. Persamaan pertama kita adalah 25x tambah 15y sama dengan 130. Okey. Jadi dekat sini kamu tengok ungkapan dia, ungkapan x kita 25 kan. Okey, positif dengan positif. Jadi bila kita nak hapuskan, kita akan pakai operasi tolak. Sebab kita nak jadikan x ni kosong. Sebab tu kita pakai operasi tolak. Kita tengok 25x tolak 25x, kita akan dapat kosong. Kita nak kosongkan dia. Sebab tu nama dia penghapusan. Dia tak ada, dia kosong. Okey. Seterusnya 25y tolak 15y, kita akan dapat 10y. 150 tolak 130, kita akan dapat 20. Jadi y sama dengan 20. 10 bawa pergi ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagilah 20 bahagi 10.
Jadi Y sama dengan 2. Kita masukkan dekat persamaan yang persamaan yang kedua. Sebab lebih mudah. Okey. Masukkan persamaan yang kedua. Jadi kita ada X. X tambah Y. Y kita adalah 2 sama dengan 6. Jadi X sama dengan 2 buat pergi sebelah kanan. Kita akan jadi tolaklah. 6 tolak 2. 6 tolak 2 sama dengan 4. Kan? Jadi Narwan diambil. Dia ambil bilangan mata pelajaran dia X. Jadi Narwan diambil 4 mata pelajaran wajib. 4 mata pelajaran wajib. Lepas tu dan Y adalah 2. 2 mata pelajaran efektif. Susah buat tanda. Okey. So ada 5 markah. Kat mana kita dapat 5 markah ni? Okey, of course lah markah yang pertama kita dapat dari nilai X dan juga nilai Y. Itu 2 markah. Okey, seterusnya kita dapatkan persamaan. Persamaan yang ketiga buat penghapusan ni 1 markah. Okey, ni kamu keluarkan dia sini 1 markah, ini pun 1 markah. Okey. Seterusnya 16B. Okey, baik. 16B. Okey, hitung nilai A dan nilai B yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. 3A tambah B tolak 9. Ini persamaan yang pertama. Dan 3A tolak 4B sama dengan negatif 6. Ini adalah persamaan yang kedua. Macam tadi juga, kalau persamaan linear serentak, dia ada 2 cara nak buat. Satu penggantian, satu lagi penghapusan. Okey, jadi untuk soalan 16B, yang mana kamu rasa sesuai? Yang senang ataupun yang cikgu rasa sesuai adalah penghapusan. Why cikgu kata penghapusan? Jika kamu tengok balik dekat persamaan linear. Okey, cuba kamu tengok kat ungkapan A. Ungkapan A perkali dia adalah sama. Tengok sini 3A, persamaan kedua pun 3A. Jadi kita boleh terus hapuskan saja A. Jadi apa yang kita boleh buat adalah macam mana nak hapuskan? Perlu tak kita tolakkan dia? Perlu tak kita samakan dia? Tak perlu. Sebab ungkapan dia dah sama. Jadi kita tolak sahajalah. Apa nak tolak dengan apa? Ungkapan mana nak tolak dengan ungkapan mana? Itu persoalan dia lah. Kalau yang senang kat sini, sebenarnya mana-mana pun boleh. Kalau yang senang, kita akan tolakkan 1 tolak 2. Boleh je mana-mana ikut kamu punya kesesuaian, kesenangan kamu untuk tolak, untuk hapuskan. So, persamaan pertama adalah 3A tambah B sama dengan 9. Persamaan yang kedua adalah 3A tolak 4B sama dengan negatif 6. Okey, ini kita akan pakai operasi tolak. Tengok 3A tolak 3A. Kita akan dapat sini kosong. Tolak. Itu maksud dia penghapusan. Kita akan hapuskan mana-mana ungkapan lah. Untuk dapatkan dia kosong. Okey, seterusnya ungkapan seterusnya. Sebutan seterusnya adalah B tolak dengan negatif 4. Okey, kalau tak tahu buat kuah. Contoh yang kat sebelah ni.
B tolakkan dengan negatif 4B. Okay. Negatif jumpa negatif, kita akan dapat positif. B tambah 4B. Kita akan dapat 5B. So, sini adalah 5B. Sama dengan. Okay. Ini pula. Okay. 9 tolak dengan negatif 6. Okey. Negatif jumpa negatif, kita akan dapat positif lah. Jadi 9 tambah 6. 9 tambah 6, jawapan dia adalah 15. Kan? Okey. Jadi 5B tambah 15. Betul? Okey, so kita nak B. Apa yang perlu kamu buat? Kita nak B. 5 ni buat pergi sebelah kanan, dia akan jadi bahagilah. 15 bahagi 5, tekan kalkulator, dia akan keluar kod. Okay, okay, settle B. Jadi dia dapat B, kita nak cari A. Okay, jadi nilai B, B sama 3, kita masukkan ke dalam pilih persamaan yang kamu suka. Cikgu akan ambil persamaan yang pertama. Masukkan dalam persamaan yang pertama. Okey, so persamaan pertama kita adalah 3A tambah B. B adalah 3. B tak ada 3. Sama dengan 9. Kan? Jadi 3A 9. Okey, 3 bawa pergi sebelah kanan. Kita akan jadi negatif 3. Jadi 3A 9 tolak 3 sama dengan 6. Kan? Jadi kita nak dapatkan A. 3 bawa pergi sebelah kanan, dia akan jadi bahagi 6 bahagi 3. 6 bahagi 3, kita akan dapat 2. So, jawapan dia A sama dengan 2, B sama dengan 3. Nah, so markah dia kat mana kita akan dapat? Satu di sini, satu markah. Okey. Jawapan B sama dengan 3 adalah satu markah. Satu lagi adalah bila kamu masukkan nilai B ke dalam persamaan yang pertama. Satu markah. Oh, ada 4 markah. Satu lagi adalah di sini lah. Cuma 4 markah. Okay. Seterusnya 17A. Apa yang 17A nak? Okey, 17A mahukan adalah kembangkan setiap ungkapan berikut. Dia bagi ungkapan pertama. Okey, ungkapan pertama adalah K darabkan dengan dalam kurungan 3H. Okey, bila disuruh kembangkan sangat mudahlah. Kamu kena darabkan dia satu-satu. Maksudnya K darabkan dengan 3. Kita akan dapat 3. Lepas satu lagi, K darabkan lagi dengan negatif H. So kita akan dapat negatif KH. Kita kena darabkan dia satu-satu sebutan dia. Okey nah. Okey. Bilik yang kedua. Tiga. Jadi kena buat 3 lah. 2I dalam kurungan I tambah 5F. Jadi kita kelap satu-satu. 2I darab dengan 3, 2I darab dengan I, kita akan dapat 2I kuasa 2. 2I darabkan dengan 5F, kita akan dapat positif 2 darab 5, 10. I darab F dapat I. Macam tu, mudah sahaja. So, nombor 3, negatif 4,
dalam kurungan 3P tambah 2. Jadi negatif 4 darab 3P. Negatif 4 darab 3 negatif 12P. Negatif 4 darabkan dengan 2. Kita akan dapat negatif 8. Itu jawapannya. Kita kena darabkan satu sebutan. Okey, kalau kamu macam confused, kamu boleh buat jalan kira di luar. Contoh-contoh. Bukan jalan kira, dia macam apa? Contoh-contoh kat luar. Okey, jadi dia kata kat sini 3 markah. Yang kamu akan dapat markah berdasarkan jawapannya. Ini 1 markah. Ini 1 markah. Ini 1 markah. 3 markah. Okey. 17B. 17B dia minta kamu permudahkan M kuasa 2 tambah 4M tambah 4 bahagi 9N tambah 3 bahagi M kuasa 2 tolak 4 kurkan dengan 3N tambah 1. Okey, bila disebut permudahkan, dia bagi kamu banyak ungkapan macam ni. Kamu kena ingat, kamu kena buat faktor. Pemfaktoran. Okey, okey, mula-mula ini bahagikan. Kita buat dulu dalam operasi darab. Okey, jadi cikgu tulis M kuasa 2 tambah 4M tambah dengan 4 per 9M tambah 3. Okey, ni bahagi. Kita tukarkan dia jadi darab. Kita boleh tukarkan dia jadi darab. Apabila tukarkan jadi darab, jadi pecahan yang kedua ni dia akan terkalilah. Yang mana yang bawah ni dia naik atas. Yang atas ni dia akan turun bawah. So, dia jadi 3M tambah 1 per M kuasa 2 tolak 4. Okey. Jadi kat sini kita ada 4 ungkapan. Jadi 4 ungkapan tu kita kena faktorkan. Okey, okey, ungkapan yang pertama adalah M kuasa 2 tambah 4M tambah 4. Okey, satu contoh. Ya, contoh tau. Okay, nanti dalam exam jangan malu-malu minta kertas kajang. Minta je kertas kajang sebab kamu nak conteng-conteng kan. Okey. Tak pun conteng je dalam tu banyak. Tak apa, cikgu cari je jawapan. Okey, okey, so persamaan yang pertama kita punya adalah M kuasa 2 tambah 4M tambah 4. Okey. Ini adalah ungkapan kuadratik kan? Okey, so ungkapan kuadratik kita nak faktorkan. Biasa cikgu ajar pakai kalkulator. Nak pakai kalkulator, kita kena buat count dulu nilai A, B, C dia. Jadi A sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan 4. Okey. Yang kita nak adalah nilai dalam bentuk dalam kurungan ni lah. Tapi nanti kita akan dapat nilai dia terus macam ni. Kita tulis M sebab kita punya ungkapan kita adalah M. Boleh? Okey, so kita ambil calculator. Jadi calculator tekan mode sampai dapat equation. Okey, pergi ke sebelah kanan, tekan 2. Okey, dapat kosong kan? Okey. Jadi, kita masukkan nilai A, B, C kita dalam kalkulator. A sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan 4. Okey, jadi A sama dengan 1, tekan 1, tekan sama dengan B sama dengan 4, sama dengan C sama dengan 4, sama dengan. Jadi, nilai yang kita dapat adalah negatif 2. Nilai yang kedua pun negatif 2. Okay, jadi
M yang kita dapat nilai dia negatif 2, negatif 2. Okey, cuba tengok macam mana nak tulis. Okey, kat sini pemulih ubah dia M kan. Kita siap M. Okey, cuba tengok yang pertama ni. Nilai yang pertama adalah 2. Jadi tulis kat belah kanan ni 2. Okey, bila kita nak patah balik, ini kita nak patah balik ni, nilai dapat dah. Tapi kita nak yang dalam bracket ni kan. Bila kita nak dapat balik, kamu tengok operasi dia. Ini negatif kan. Kita nak patah balik, kita akan tukarkan dia kepada positif. Kita akan terbalikkan juga dia punya operasi. Jadi kat sini tambah. Sebab sini negatif, patah balik jadi positif. Okay, macam tu juga dengan nilai yang kedua. Ini nilai dia 2. Ini negatif. Jadi bila patah balik, dia akan jadi positif. Okay, nah. So, nilai yang kita akan ambil adalah yang ni lah. Ni. Yang kita nak pemfaktoran dia. Jadi, ungkapan yang pertama kita adalah dalam kurungan M tambah 2. M tambah 2. Okay, nah. Okay, Okey, pemfaktoran yang kedua, 9N tambah 3. 9N tambah 3. Okey, macam mana nak faktorkan ungkapan 9N tambah 3? Okey, boleh sahaja kamu faktorkan. Kita buat tangga-tangga macam ni. Okey, 9N tambah 3. Okey, cuba kamu tengok 9N tambah 3. Nombor apa yang kamu boleh keluarkan? Okey, 9N kat sini 3. Boleh bahagikan dengan nombor 3. Okey, 9 bahagi 3, 3N. 9N bahagi 3, kita dapat 3N. Tambah 3 bahagi 3, 1. Okey, boleh faktorkan lagi tak? Tak boleh sebab sini 3, sini 1 dah habis. Jadi, nilai yang kita ambil adalah yang pertama di sini 3. Yang kedua adalah di sini. Yang kedua ni kita kena buat dalam kurungan macam ni lah. 3N tambah 1. Kan? Jadi, kita tulislah kat bracket ni. Kat bracket. Dekat pecahan dia. 3N tambah 1. Okay, nah. Okey. Darab. Okey. Ungkapan yang kedua. Ungkapan yang kedua ni tak ada faktorkan lah sebab dia memang macam tu. Dia memang tidak boleh difaktorkan. Dah habis dah kat situ. Okey. Ungkapan yang ketiga. M kuasa 2 tolak 4. Ni cuba kadam Set. Okey, ungkapan yang ketiga. Ungkapan yang keempat. Ini yang keempat. Ungkapan yang keempat adalah M kuasa 2 tolak 4. M kuasa 2 tolak 4, ia merupakan pemfaktoran kuasa 2 sepunya. Okey, nah. Okey, jadi pemfaktoran kuasa 2 sepunya, ingat tak? Kamu kena tukarkan dia dalam bentuk A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Barulah kita boleh dapat pemfaktoran A tambah B darabkan dengan A tolak B. Okey, nah. So, ni A dia. Nampak tak? A dia. A ni M. M dia. M ni dah ada dah kuasa 2. Betul? So, ni settle. M kuasa 2. Tulis. Okey. Cuba meningan lah. Okey. Ni tolak. Ini tolak. Okey. Sama. Okey. Cuba tengok. 4.
Okey, ini B kuasa 2. 4 ni tak ada kuasa 2, betul? Okey, cuba ambil kalkulator. Okey, puncakan kuasa 2 pada 4. Jadi, sana yang ni, kena keliru. Jadi, punca kuasakan 4. Kita akan dapat suatu nombor bulat iaitu 2. Jadi, ini 2 kuasa 2. Okay, nampak tak kat situ? Barulah sama. Barulah kita boleh buat A tambah B. A tolak B bentuk dia. Okay, nah, so kita buat. Okay, jadi kat sini M tambah B dia adalah 2. Jadi M tambah 2. Sini M tolak 2. Okey nah. Jadi kita tulis dekat persamaan kat pecahan kita. M tambah 2. M tolak 2. Macam tu. Kena buat satu-satulah. Okey. So bila dah buat macam ni, kita boleh potong. Kamu nak cancel siap-siap pun boleh, kamu nak darab dulu pun boleh. Okey, kalau nak darab dulu, kita bolehlah. Okey, M tambah 2, M tambah 2, M tambah 2 darab dengan 3, N tambah 1. So, kita akan tulis sebagai M tambah 2, M tambah 2, 3, N tambah 1. Okey, okey, 3 N tambah 1, M tambah 2, M tolak 2. Kan? Okey. Jadi kita boleh cancelkan dia. Okey. Yang pertama, M tambah 2. Ada tak bawah ni M tambah 2? Ada. M tambah 2 bagi M tambah 2, kita akan dapat 1. Okey, seterusnya M tambah 2. Sini M tolak 3. Okey, sikit. Okey, seterusnya 3N tambah 1. Kat bawah ada 3N tambah 1. Ada. So, kita bahagikan dia. Ini tinggal 1. Ini tinggal 1. Jadi, jawapan kita adalah atas M tambah 2. Bawah 3. M tolak 2. Okay, inilah jawapan dia. Nah. Inilah dalam bentuk yang termudah. Inilah yang terpaling termudah. Jadi 3 markah sama nak dapat. Sini 1 markah, ini 1 markah dan inilah 1 markah. Itu sahaja. 17 B. Okey, baik. Seterusnya 17 C. Ungkapkan R kuasa 2 per 2 RS tolak R tolak 3 per dengan S sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Okay, bila dia kata bentuk termudah, maksudnya kita kena ringkaskan pecahan tersebutlah. Jadi, okey, cikgu tulis balik pecahan dia. R kuasa 2 per 2 RS tolak R tolak 3 per dengan X. Okey. Okey, baik kelas. Cuba kamu tengok dekat bawah ni, penyebut dia. Sini 2RX, ini X. Apa yang kamu kena buat? Tak tahu? Kalau tak tahu, okay, cuba, ini contoh cuba ingat balik konsep basic pecahan. Okey, contoh sini 1 per 2. Okey, tolak dengan 1 per 4. Okey, 1 per 2 tolak 1 per 4. Okey, kamu tengok kat bawah dia penyebut dia sama tak? Tak sama. Kalau tak sama, apa yang kamu perlu buat dekat penyebut ini? Kamu akan cuba bagi sama. Jadi kat sini kamu 1 per 2 ni 2 kan? Sini 4. Jadi nak bagi sama dengan 4, kamu akan darabkan dengan 2. Bawah darabkan 2, atas pun darabkan 2 lah kan? Betul? So, 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4 darab 1 per 4.
4. Jadi penyebut dua-dua dah sama. Okey, berbalik kepada pecahan kita yang ada pun boleh ubah ni. Bawah ni 2RS. Okey, sini S. Jadi apa yang tak ada dekat penyebut ni? Dia tak ada 2R. Jadi kita darabkan dengan 2R. Di bawah darab dengan 2R, atas pun kita darab dengan 2R. Boleh? Okey. Jadi kita tulis balik. R kuasa 2 per 2R S tolak. Okey. Okey. R tolak 3 darab dengan 2R. Okey, kalau tak tahu, kalau confuse, kita buat dekat sebelah. Okey. R tolak 3 darabkan dengan 2R. Kamu tengok kat sini, ini kita kena kembangkan. Jadi kembangkan satu-satu. 2R darab dengan R, kita akan dapat 2R kuasa 2. 2R darabkan negatif 3, kita akan dapat negatif 6R. Jadi kat sini 2R kuasa 2 tolak dengan 6R per S darab dengan 2R, kita akan dapat 2R. Nah, okey, bila dah sama, bolehlah kita gabungkan dia. So R kuasa 2, maksud juga gabungkan, kita boleh tulis dia dalam satu pecahan. R kuasa 2 tolak 2R kuasa 2 tolak 6. Sebab apa cikgu buat dalam bracket? Sebab ni operasi tolak. Bila operasi tolak nak tulis balik, kita buat dalam bracket supaya nanti tak confuse dengan operasi dia. Kena perkan dengan 2RS. Okey, so kita buka kita punya bracket ni kan. Dia jadi R kuasa 2. Okey, negatif jumpa positif, kita akan dapat negatif 2R kuasa 2. Negatif jumpa negatif, kita akan dapat positif 6R per dengan 2R. Nah, kita padamkan sebab tak diperlukan dah. Jadi apa yang berlaku kat sini? Okey, R kuasa 2 tolak 2R. Okey, kita ada pemboleh ubah yang sama. Jadi kita boleh tolak lah. Kan, betul tak? Jadi R kuasa 2 tolak 2R, kita akan dapat negatif R kuasa 2 tambah 6R per dengan 2. Okey, cuba kamu tengok ungkapan yang kat bawah ni. Yang kat bawah, yang kat atas ni. Apa yang berlaku? Dia sama kan? Sini ada R, sini ada R. Jadi kamu boleh buat pemfaktoran. Okey, kalau confuse nak buat pemfaktoran, boleh conteng kat luar dulu. Buat pemfaktoran. Pemfaktoran negatif R kuasa 2 tambah 6R. Okey, jadi boleh ubah apa yang boleh dikeluarkan adalah R bahagi R tinggal negatif R tambah 6R bahagi R, kita akan dapat jadi bila faktorkan R dalam kurungan negatif R tambah 6 per dengan 2R. Betul? Okey, jadi boleh tak kita cancelkan, kita potong? Boleh. Sini R ada, bawah ni pun ada R. Jadi kita potong. Jadi yang tinggal adalah negatif R tambah 6 per dengan 2. Inilah sebutan pecahan dalam bentuk termudah. Okey.
Apa termudah? Okey. Kat sini dah tak boleh buat apa dah. Faktor pun tak boleh. Syahat kita nak expand pun tak ada apa dah. Ini yang paling last. Nah, jadi jawapan dia negatif R tambah 2. Negatif R tambah 6 per dengan 2. Okey. Jadi itu sahaja kelas untuk hari ini. Okey, perbincangan soalan set 2 bagi soalan 16 dan 17. Okey, itu sahaja. Terima kasih.